Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Masjid Darul Ma'mur, pengurusinya dan segala jawatan kuasa dan juga pegawai-pegawai. Jadi kita sambung semula pelajaran Tauhid yang mana dianggap sebagai kuliah duha pada setiap hari Sabtu, iaitu kita sambung di muka surat 86 dalam kitab kita Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, iaitu bermaksud akidah orang-orang yang akan selamat di dalam ilmu tauhid atau usuluddin. Jadi muka surat 86. Dan seperti barang yang diitlaqkan kalam itu atas sifat yang qadimah yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, diitlaqkan dia atas beberapa lafaz yang kita baca akan dia. Jadi kalam tu adalah cakap, jadi dimaknakan dengan cakap seperti mana kita bercakap, tetapi maknanya bila diitlaqkan kepada cakap Allah Ta'ala tentunya berlainan. Kerana kita sudah tahu yang Allah Ta'ala itu bersifat berlainan dengan yang baharu. Artinya Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi pemikiran makhluk ini, apapun nak cakap tentang sifat Allah Ta'ala, semuanya berlainan, tak sama. Kalau cakap pun Allah Ta'ala berlainan cakapnya, perkataannya berlainan perkataannya, kerana dia Tuhan. Artinya dia menyalahi segala sifat-sifat makhluknya. Jadi kalau dimaknakan perkataan dengan perkataan, kalam dengan kalam, apa pun maknanya berlainan dengan apa yang difikirkan oleh manusia. Dan setengah daripadanya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bermula barang yang antara dua kulit mushaf ini kalamullah. Artinya makhluk bagi Allah tiada ia daripada kalangan makhluk, dan hanya saja dinas oleh musannif dan oleh yang lainnya atas bahawa huruf Quran itu menunjukkan atas kalamullah yang azali, berdiri dengan zatnya. Jadi kalau kita lihat kata-kata Siti Aisyah, yang mana diriwayatkan beliau mengatakan di antara kulit Quran yang kanan misalnya dengan yang kiri, atau yang atas dengan yang bawah, atau kesemuanya adalah kalamullah. Jadi ini bermaksud bahawasanya apa yang ada tersebut dalam Al-Quran atau Mushaf adalah daripada Allah. Ini tidak jadi runsing kepada kita kalau kita nak faham, kerana kita tahu segala-galanya tu dari Allah. Jadi termasuklah juga Quran, termasuklah juga apa saja makhluk, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masalah bagi kita kalau nak faham itu. Tapi sekerana selalu orang memahamkan bila perkataan itu ialah satu benda yang manusia berkata,
berlainan daripada bunyi-bunyi burung, bunyi haiwan dan sebagainya. Itu yang selalu menjadi kebingungan kepada manusia. Tapi manusia kalau benar-benar percaya pada Allah, yang mana sifatnya ialah Allah bersifat qadim, maka kalam Allah Ta'ala juga qadim. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala bercakap, maknanya bukanlah maknanya datang kemudian cakap Allah, memang sudah ada. Berlainan dengan manusia. Manusia waktu lahir tak boleh bercakap. Artinya cakap yang dipahamkan lah. Tapi dia nangis tu kira cakap dia juga. Ini bunyi suara dia nangis, itu cakap dia juga. Cakap cara kanak-kanak yang kita tak faham, tapi mungkin budak tu faham dengan akal atau dengan insting atau idrak yang ada pada budak itu pada ketika itu waktu dia lahir. Jadi itulah juga yang dikatakan kalam. Jadi bila katakan mushaf, artinya kalamullah, artinya disimpan kalamullah tadi dengan mushaf supaya manusia dapat memahami apa yang terkandung dalam mushaf itu. Maka dikatakan Quran itu kalamullah sebab ia menunjukkan atas kalam yang berdiri pada zat. Jadi dalam mushaf dia dikatakan adalah kalamullah kerana ia menunjukkan kepada kata-kata yang bukan daripada manusia, bukan daripada makhluk, tetapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dikatakan kalam Allah Ta'ala yang qadim lagi azali. Jadi jangan kita lagi teringat-ingat apalah makna qadim dan azali ni. Jadi haruslah kita memang tahu semat dalam hati. Qadim maknanya memang sesuatu yang tidak ada permulaannya. Azali pun begitu juga, sama-samalah makna yang tidak ada permulaan, dikatakan qadim dan azali. Dan telah melafazkan ahlus salaf, telah muwafaqatlah dan telah muwafaqatlah ahlus salaf akan haram mengatakan Quran itu makhluk, dan dikendaki dengan dia lafaznya yang diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan pada tempat mengajar supaya jangan memberi waham akan baharu sifat yang berdiri dengan zat itu. Jadi ahlus salaf bermuafakat, kita tak bolehlah mengatakan Quran yang kita lihat itu adalah makhluk, artinya dicipta, satu ciptaan macam ciptaan biasa. Kerana ini boleh memberikan waham atau memberikan prasangka kepada orang yang mana seolah-olah Quran ini tak ada, kemudian barulah ada. Jadi seolah-olah kalamullah ni tak ada, tak wujud, kemudian Allah Ta'ala adakan kalam itu. Jadi ini yang ditakuti dipahami. Kita tak boleh mengatakan begitu. Jadi kita terus mengatakan bahawa Quran itu adalah kalamullah yang qadim lagi azali. Cuma dilafazkan atau dituliskan mengikut sebagaimana yang Rasulullah menerangkan atau memperkatakan. Jadi Rasulullah ni sebagai wasilah saja atau sebagai alat saja untuk memberitahu tentang perkataan-perkataan Allah itu. Itu yang sebenarnya yang pada manusia. Itulah yang sebenarnya. Tapi tak boleh kita katakan Quran itu makhluk dengan arti kata yang mana Tuhan asalnya tidak bercakap kemudian bercakap. Itu yang salahnya. Tetapi maknanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita, sama ada melalui Jibril atau melalui mimpi atau melalui kedatangan seperti bunyi-bunyi runcing dan sebagainya, sebagaimana dalam hadis. Tapi maknanya asalnya Quran itu memang adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi nak katakan makhluk macam benda-benda lain, itu yang dikatakan haram mengikut mengikut ahlus salaf.
maka jadi fasik orang yang berkata dengan makhluk Quran itu tiada jadi kafir. Jadi kalau orang yang mengatakan, kata musannif di sini, maknanya orang yang mengatakan Quran itu makhluk dengan arti makhluk sebagaimana Allah Ta'ala jadikan yang lain-lain, adalah hukumnya fasik. Tetapi kita tidak mengatakan hukumnya kafir, kerana orang itu pun percaya kepada Quran atau percaya kepada kalamullah. Itu adalah kalamullah. Jadi cuma jadi fasik tapi tidak jadi kafir. Dan yang jadi kafir itu orang yang berkata dengan makhluk kalamullah yang berdiri dengan zatnya. Tetapi kalau sekiranya dikatakan kalamullah itu makhluk pada Allah Ta'ala, bukanlah berdiri dengan zat Allah Ta'ala sendiri, yang ada permulaan, mana makhluk yang ada permulaan, kalam yang ada permulaan, maka itulah yang dikatakan hukum dari segi akidah orang itu dikatakan kafir, kerana dia menceraikan antara kalamullah dengan zat Allah. Sedangkan kalamullah ini berdiri, sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang mana zatnya terus ada sifat kalam. Bukanlah kalam itu datang kemudian seperti mana manusia. Jadi kalau dia percaya seperti itu, itulah yang dikatakan orang itu kafir. Maka misalnya itu, yakni misal yang hendak memudahkan faham, padahal Allah Ta'ala suci seperti itu. Jadi contoh yang mana Quran itu dikatakan makhluk kerana datang kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita faham yang mana kalamullah itu diletakkan ataupun dimasukkan kepada Nabi, kemudian Nabi mengeluarkannya, tapi asalnya kalamullah itu adalah pada zat Allah Ta'ala, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi itulah untuk kita faham. Mana orang biasa memahami apakah yang dimaksud kalamullah itu. Jadi kalamullah itu, jadi jangan sekali-kali menyerupakan seperti mana kalam kita. Kerana kalam kita ni, kalau tidak kita belajar, tidak ada pengalaman, tidak diberitahu lebih dahulu, kita tak boleh mengeluarkan cakap apa yang kita nak cakap. Jadi mungkin kita sekarang boleh bercakap, tapi mungkin bila dah tua nanti kita lupa apa yang kita nak cakap. Ini berlakulah bagi orang-orang yang mungkin dah berumur, umpamanya dia kenal si fulan, namanya, katakanlah nama si fulan itu Kamil. Kamil. Dah berapa tahun tak jumpa, kemudian dia jumpa, dia tahu ini Kamil, tapi dia tak boleh sebut kerana tak ingat nak sebut nama Kamil tadi. Jadi maknanya kalamnya nak sebut Kamil tu tak terkeluar. Ini kalam manusia. Pasal apa? Pasal dia dah lupa, dah lama tak jumpa lah misalnya. Jadi dia tak boleh sebut. Jadi, akhirnya dia tanyalah, aku lupalah nama engkau siapa? Dan baru dia Kamil. Oh, Kamil, baru dia ingat. Inilah makna sifat kalam baru manusia. Tapi Allah Ta'ala berlainan daripada permisalan seperti itu, ataupun contoh seperti itu. Misal seperti engkau sebut akan seorang lelaki dengan lidah engkau, maka sebutnya seorang lelaki itu, yakni lafaz yang engkau menyebutkan lelaki itu masuk pada lidahmu, dan zat lelaki yang kena sebut itu tiada masuk pada lidahmu. Itu seperti mana kalau kita cakap pada seorang, namanya tadi saya katakan namanya Kamil, maka kita sebut ialah dengan lidah kita. Kita sebut Kamil, kau ialah nama engkau Kamil. Jadi bila kita sebut perkataan itu keluar, dimaknakan yang kita sebut itu adalah lafaz, artinya terkandung kepada perkataan kaf alif atau ka, mil mim lam atau mim bawah mim lam atau mil.
Maknanya kita sebut dengan lafaznya yang boleh kita hurufkan ataupun mengeluarkan ataupun membentuk seperti hurufnya untuk kita tahu yang nama dia kamil. Ini adalah pada manusia yang kita lafazkan, iaitu keluar daripada lidah kita. Keluar daripada lidah kita, itulah kalam. Maka inilah makna kata yang dibaca kalamullah pada lidah. Iaitu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kalamullah, tapi kita sebut dengan lidah kita, dengan lidah kita, tapi asalnya yang kita sebut dengan lidah itu ada hurufnya dan ada peraturannya. Tetapi bila dikatakan asal kepada kalamullah, tidak begitu. Kerana Allah Ta'ala kalamnya tadi tidak ada tersebut dengan lafaz atau dengan huruf. Kerana ia adalah kalamullah. Kerana Allah Ta'ala tidak bersifat dengan seperti mana sifat manusia. Itulah kita fahamlah, itulah makna kalam. Jadi maknanya kalau kalam kita ialah sesuatu lafaz yang kita terjemahkan dengan lidah kita. Jadi kalau sekiranya orang tak ada lidah, tak bolehlah nak sebut, kerana dia lidahnya tidak boleh membentuk perkataan. Jadi orang yang ada lidah saja. Sedangkan Allah Ta'ala Maha Suci daripada ada anggota seperti mana anggota manusia. Dan demikian lagi apabila menyuruh akan kamu oleh seorang laki-laki atau menegah ia akan kamu akan sesuatu, maka adalah engkau ingatkan pada hatimu akan suruhnya, dan ditegahnya juga tiada masuk lelaki itu pada hatimu. Inilah makna kata yang dilafazkan di dalam hati. Begitulah juga kalau kita katakan nak suruh orang. Katalah kita ada murid lah, ataupun ada anak lah namanya Ahmad. Kita pun cakap pada Ahmad, Ahmad pergi kau keluar membeli barang sekian. Itu suruh. Nanti perkataan, pergilah Ahmad, engkau pergilah beli barang ni sekian. Jadi kalam yang keluar daripada kita adalah kalam, artinya perkataan yang menunjukkan kepada suruh. Atau kita tegah, Ahmad, jangan kau tidur lambat. Jadi kita tegah dia jangan tidur lambat. Jadi perkataan itu keluar daripada lidah kita, yang mana asalnya keluarnya daripada lidah itu diasalkan atau disebabkan daripada hati kita. Jadi antara kalam yang keluar dengan lafaz dengan kalam dengan yang hati tadi berlainan, berbeza. Artinya sebelum kita cakap, sudah ada dalam hati kita nak mengeluarkan kata-kata perintah atau kata tegah. Tetapi yang keluar dengan lafaznya tadi berbeza dengan apa yang ada dalam hati. Walaupun maknanya dua-duanya kalam. Artinya kalam lafaz dan kalam dalam hati. Sebelum dilafazkan ada dalam hati. Yang dilafazkan tadi ialah dengan lidah. Tetapi maknanya keluar itu daripada hati. Dan demikian lagi engkau suratkan nama lelaki di dalam suratmu, maka masuk nama lelaki itu di dalam kitabmu, tiada masuk zat lelaki itu pada suratmu. Seperti mana kita tulis nama tadi Kamil kepada Kamil, antar surat. Atau sekarang ini zaman moden kita pakai message, tu Kamil kepada Kamil, atau dengan WhatsApp Kamil. Jadi perkataan kita Kamil tadi ataupun Ahmad yang kita maksudkan, yang kita tulis dalam itu, kita cuma tulis namanya tersebut dalam situ, tapi bukan orangnya. Bukan orangnya yang kita tulis. Maknanya bukanlah
Kamil atau Ahmad tadi masuk dalam situ. Tapi yang ada kita tulis tadi hanya sebagai tulisan yang luar daripada diri Kamil atau diri Ahmad. Inilah makna yang maktub pada mushaf. Begitulah juga makna yang maktub pada mushaf. Artinya apa yang tertulis tadi memang dia adalah kalamullah, tapi tidak sama dengan kalamullah yang mana Allah Ta'ala bercakap tanpa huruf dan tanpa lafaz. Jadi sebagaimana kita tulis, kita sebut nama orang, yang disebut tadi bukan orang tu, maknanya sebut daripada keluar kita, mulut kita. Kita tulis nama orang itu dalam buku atau dalam surat. Yang tertulis dalam surat bukan dia, tetapi itu adalah express ataupun itu adalah gambaran yang menunjukkan kepada orang itu. Baiklah, jadi saya rasa cukuplah pada kali ini, pelajaran ini, dan kita akan sambung lagi lah perkataan kalam ni, kerana nak memahami kalamullah ini, kerana ada hubungan dengan Quran, bukan mudah. Perlu kepada pahaman yang benar-benar, supaya jangan kita terkeluar iktikad kita bahawasanya Quran itu makhluk, seolah-olah bukan kalamullah. Itu yang kita takut. Jadi kalau kita sampai percaya yang Quran itu makhluk yang bukan kalamullah, maka ia boleh menjadi kepada kafir. Na'udzubillah. Hingga bertemu lagi, salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.